Terlebih dulu saya ingin merakamkan ucapan menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah di atas titah Baginda di istadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15. Keprihatinan yang dizahirkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terhadap permasalahan rakyat, utamanya tekanan inflasi dan kos sara hidup, serta usaha-usaha yang mesti dilaksanakan untuk mengatasinya, pastinya diambil ingatan dan perhatian oleh semua ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Dalam menangani masalah ekonomi rakyat, perkara pertama yang saya ingin sentuh ialah pemulihan ekonomi negara. Apabila ekonomi negara berjaya dipulihkan, maka rakyatlah yang akan menerima manfaat indikator pemulihan ekonomi. Mestilah juga menunjukkan bahawa ekonomi negara kita bukan sahaja telah mencapai tahap pra-pandemik, tetapi mesti menunjukkan keadaan yang lebih baik berbanding sebelum pandemik melanda negara. Kita bersyukur kerana angka-angka menunjukkan keluaran dalam negara kasar Malaysia pada suku tahun keempat 2022 telah berkembang sebanyak 7%, dan menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, prestasi ekonomi bulanan Malaysia berkembang sederhana pada suku tahun keempat dengan pertumbuhan 7% pada bulan Oktober, diikuti 5.7% pada bulan November dan terus meningkat pada 8.3% pada bulan Disember 2022. Dan prestasi ekonomi bagi suku tahun keempat 2022 telah melepasi paras pra-pandemik sebanyak 7.2%, dan secara keseluruhannya prestasi ekonomi Malaysia meningkat pada 8.7% pada tahun 2022. Saya bersyukur Tuan Dipertua kerana sekurang-kurangnya pertumbuhan ekonomi negara telah berjaya melepasi paras pra-pandemik. Dan ini menunjukkan bahawa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan sebelum ini dalam memulihkan ekonomi negara telah pun membuahkan hasil yang baik. Dalam hubungan ini, saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini tentang pemerhatian yang dibuat ketika itu oleh Majlis Pemulihan Negara yang telah dibawa ke perhatian Kabinet Kerajaan sebelum ini, bahawa indikator pemulihan yang sebenar bukan sekadar kejayaan kita untuk mencatatkan pertumbuhan melepasi paras pra-pandemik, tetapi pra-pandemik plus. Dan ini bermakna usaha-usaha untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi negara dalam semua sektor mesti terus dipergiatkan agar mencatatkan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada paras pra-pandemik. Dan untuk itu perhatian mesti diberikan kepada usaha-usaha untuk memudah cara pertumbuhan dalam semua sektor ekonomi utama. Sektor-sektor yang terjejas teruk seperti sektor pembinaan, sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan, dan termasuk juga sektor pelancongan dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mesti dipastikan terus berada pada landasan pemulihan yang betul. Masalah-masalah yang mereka hadapi seperti aliran tunai, kekurangan pekerja dan juga peningkatan kos operasi perniagaan mesti ditangani dengan cekap dan berkesan. Saya percaya dalam proses pemulihan ekonomi negara, sektor-sektor ini masih memerlukan sokongan kerajaan. Tambah-tambah lagi dalam menghadapi keadaan ekonomi dunia yang dijangka lebih suram pada tahun ini, dan saya ucapkan tahniah kepada Titi Wangsa semalam yang telah pun menjelas panjang lebar cabaran besar negara kalau kita tak uruskan soal pemulihan ini dengan secekap yang mungkin. Kita tak mahu sektor-sektor yang sedang pulih ini, Tuan Dipertua, jatuh lagi akibat kemelisitan ekonomi global yang akan turut menjejaskan ekonomi negara kita. Saya berharap dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan nanti, kerajaan akan menyediakan bantuan-bantuan
sama ada dalam bentuk fiskal ataupun non-fiskal untuk sektor-sektor ekonomi tertentu bagi memastikan proses pemulihan ekonomi negara kita tidak terjejas dan terbantut. Tuan Ibu, dalam keadaan negara sedang berhadapan dengan masalah ekonomi rakyat akibat kesan inflasi, kenaikan harga barang yang melambung tinggi, peningkatan kos sara hidup yang begitu rupa, tumpuan utama mestilah diberikan pada usaha-usaha untuk membantu rakyat, terutamanya sekali lah golongan-golongan rentan. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Tambun di peringkat awal penubuhan kerajaan, bahawa kerajaan akan mengemukakan langkah-langkah yang komprehensif untuk menangani masalah kos sara hidup rakyat dalam tempoh 2 minggu. Sekarang ni dah menjangkau hampir 3 bulan, Tuan Ibu Ketua. Saya masih belum nampak sebarang langkah yang konkret dan komprehensif yang diambil atau akan diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah kenaikan kos sara hidup rakyat ini. Yang kita dengar, Menteri kata kalau harga ayam mahal, jangan makan ayam. Kalau harga telur mahal, jangan makan telur. Kalau tak makan telur, apanya lagi? Dan ini bukanlah sesuatu yang rakyat harapkan sebenarnya daripada kerajaan yang ada pada hari ini. Yang rakyat harapkan, Tuan Ibu Ketua, ialah tindakan-tindakan sama ada dari segi dasar, inisiatif atau intervensi tertentu untuk meningkatkan pendapatan rakyat, menyalurkan bantuan pada golongan yang memerlukan, serta memastikan bekalan barangan keperluan asas mencukupi dan juga dijual dan ditawarkan pada harga yang munasabah. Ya, menu rahmah yang diperkenalkan oleh kerajaan mungkin satu inisiatif jangka pendek yang baik. Tetapi dari segi jangka masa panjang, adakah inisiatif ini dapat bertahan sekiranya kos bahan mentah terus meningkat? Saya harap dalam masa yang terdekat ini kerajaan dapat mengumumkan langkah-langkah yang lebih konkret dan bukan formula-formula saja, Yang Berhormat Menteri-Menteri, dan langkah yang menyeluruh untuk mengatasi masalah kos sara hidup rakyat dan membantu golongan yang rentan ini. Tuan Ibu Ketua, satu lagi kesan daripada pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia ialah masalah kemiskinan yang menyebabkan jurang antara golongan kaya dan miskin semakin melebar. Laporan Global Economic Prospect oleh Bank Dunia yang dikeluarkan pada bulan Januari tahun ini mendedahkan hasil kajian di 34 buah negara mendapati kumpulan B40 menerima kesan kehilangan pendapatan yang paling ketara. Dan ini menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia memberikan kesan yang besar pada golongan miskin dan berpendapatan rendah. Negara kita juga tidak terkecuali. Kumpulan B40 bukan lagi kekal B40, tapi telah pun meningkat pada kadar 61%. Dan ini bermakna sementara kumpulan B40 sebelum ini menjadi lebih miskin, sebahagian daripada mereka yang tergolong dalam kumpulan M40 sebelum ini juga telah jatuh miskin. Ini satu perkara yang serius, Tuan Ibu Ketua, dan mesti diberikan perhatian yang segera, perhatian yang utama oleh pihak kerajaan. Kita akan berhadapan dengan masalah putaran ganas kemiskinan yang parah dan sukar dipulihkan sekiranya langkah-langkah segera tidak diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah kos sara hidup, membasmi kemiskinan dan menambah pendapatan rakyat. Mesti juga ada program dan inisiatif khusus yang disediakan oleh kerajaan untuk menangani keadaan yang amat genting ini. Tuan Ibu Ketua, satu lagi perkara penting yang mesti diberikan keutamaan oleh kerajaan ialah dasar mengenai Bumi Putra. Hakikatnya sebahagian besar pada golongan B40 atau dalam konteks hari ini lebih tepat dikatakan B60 adalah Bumi Putra. Sebuah negara majmuk dan berbilang kaum tidak akan stabil dan makmur
sekiranya kaum majoriti berada dalam kelompok miskin dan berpendapatan rendah dengan jurang kaya miskin semakin melebar. Saya berharap kerajaan akan memberikan tumpuan yang sepenuh pada usaha untuk memajukan ekonomi negara dan memelihara kebajikan rakyat. Itulah tugas hakiki kerajaan. Dengarlah suara rakyat yang mahukan pembelaan. Misalnya, apalah salahnya kalau kerajaan mempertimbangkan sekali lagi pengeluaran wang, kumpulan wang simpanan pekerja secara bersasar. Sekiranya ini adalah kehendak rakyat untuk membantu meringankan beban mereka di kala susah, bukan duit kerajaan, duit rakyat. Begitu juga dengan moratorium daripada pinjaman bank. Bank-bank terus membuat untung walaupun ketika negara berhadapan dengan krisis COVID-19 yang lalu. Apalah salahnya jika bank sekali lagi turut membantu rakyat dengan melaksanakan semula moratorium bayaran balik pinjaman bersasar bagi tempoh tertentu untuk meringankan beban rakyat akibat kesan inflasi dan kenaikan OPR. Kerajaan tak payah keluar duit 1 sen pun, Tuan Ketua. Berhentilah bermain politik dan membuat keputusan-keputusan cakap tak serupa bikin. Misalnya tiba-tiba ada dasar menteri-menteri boleh lantik anak beranak sebagai pegawai, walaupun tidak mengambil gaji. Pelantikan ini, Tuan Ketua, pun kita tahu menimbulkan pencanggahan kepentingan ataupun dengan izin konflik of interest yang berbau nepotisme. Yang itu dikatakan oleh PH dulu ditentang, tapi hari ini sudah jadi dasar. Wajarkah begitu? Untuk apa dasar ini diperkenalkan? Tak ada kaitan langsung dengan keperluan rakyat yang mendesak pada ketika ini. Rakyat bukan nak lihat anak menteri, anak Perdana Menteri memegang jawatan dalam kerajaan. Mereka nak lihat menteri dan Perdana Menteri buat kerja untuk rakyat. Begitu juga dengan tindakan kerajaan menekan kebebasan anak-anak muda untuk bersuara di media sosial, terutamanya menerusi saluran TikTok. Ramai penganalisis politik mengatakan dalam PRU 15 yang lalu, kempen Perikatan Nasional mendapat sambutan yang luar biasa di TikTok. Utamanya boleh bagi sikit, sikit je, sikit, Ya. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Muhammad Paguh. Betul, saya rasa nak kritik ni Paguh, tak ada masalah. Kritiklah, hentamlah, bantailah, tak ada masalah. Kita boleh terima. Tapi yang isunya macam semalam disebutkan, 3 budak perempuan. Soal buat fitnah ni tak kira budak lelaki ke, budak perempuan ke, orang tua ke, orang muda ke. Kalau fitnah kita tak boleh terima. Kalau fitnah kita tak boleh terima. Nak kritik, nak hentam. Tak, yang tak puas hati bangunlah, bangun. Pergi makan ubat. Tak, ini peluang saya, bagilah saya nak cakap. Bagi saya nak cakap. Speaker apa ni? Ulu Langat kena ajukan. Ulu Langat duduklah. Duduklah Ulu Langat. Ajukan soalan Apa soalan? Saya nak katakan, nak kritik boleh kritik, tapi isunya sekarang ni masalah sebelah sana buat fitnah yang memang tak betul. Fitnah Ulu Langat yang buat fitnah. Keselamatan negara. Ulu Langat yang buat fitnah. Masalah Perikatan Nasional ni. Masalah Perikatan Nasional ni. Ulu Langat. Buat fitnah. Terima kasih. Saman. Kalau fitnah saman. Terima kasih. Ulangat. Kita tak nak bergaduh di sini, Tuan Ketua. Kalau yang benar tu ialah benar. Kalau fitnah tetap fitnah. Tetapi kalau tidak fitnah, inilah pernyataan hak rakyat untuk menyatakan sesuatu menerusi media TikTok. Apa salahnya? Saya tak faham. Jadi, Dia tak faham. Tuan Ketua, ini saya fikir adalah satu bentuk political prosecution dengan izin. Ini satu lagi langkah yang kita katakan tadi bikin tak serupa cakap. LGBT siapa dia? Di sebelah sana kah amalkan LGBT? Saya tak bangkitkan soal itu, Tuan Ketua. Makan cili rasa pedas. Tuan Ketua, begitu juga dengan kenyataan-kenyataan yang seolahnya mencabar kedudukan kaum Melayu dan Bumiputera di negara ini. Kononnya perkhidmatan awam di negara ini didominasi oleh kaum Melayu dan atas nama reformasi, dominasi ini mesti dirombak. Hormatlah sikit perasaan penjawat awam.
Yang berhormat sana dalam kerajaan, kalau menyentuh perasaan penjawat awam, kalau mereka tak nak bekerja, apa jadinya kita? Tuan Yang Ketua, saya perhatikan kepimpinan kerajaan hari ini. Kota Baru, belakang. Oh ya. Yang berhormat, Tuan Yang Ketua, Yang berhormat Paguh tadi ada menyebut kerajaan perlu mengambil kira perasaan dan juga peranan yang dimainkan oleh penjawat awam. Apa pandangan Paguh? Kita dipahamkan bahawa selepas kerajaan ini mengambil alih pentadbiran negara, seramai sekitar 20 orang ketua-ketua jabatan yang terdiri daripada KSU dan sebagainya yang masih lagi diletakkan di dalam pool di JPA. Apa pandangan Paguh? Saya fikir tak wajar, Tuan Ketua. Saya ingat masa saya di sebelah sana dengan PH pun dulu. 8 menteri nak tukar ketua setiausaha kementerian. Kementerian saya tak tukar. Pasal pejabat awam ni ialah pejabat awam yang bersikap profesional. Kenapa kita nak tukar mereka? Kenapa nak masukkan dia dalam peti ais, bekukan? Jawatan-jawatan tertinggi, KSP dan lain belum lagi diisi. Macam mana kerajaan nak berjalan kerja? Saya bersetuju sangat. KPPA yang menjaga perkhidmatan awam, pelantikan dan sebagainya. Kenapa dibuat begitu? Ini satu tindakan yang saya kira amat tidak bertanggungjawab. Saya bukan bercakap sebagai pembangkang, sebagai pengalaman sebagai Perdana Menteri. Saya kata ini langkah yang tidak adil. Sebagai penjawat awam, ada proses dan prosedur mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka boleh dihadapkan ke muka jawatan kuasa disiplin. Ambil tindakan yang bukan dibekukan dan tak diisi. Jadi yang berhormat jadi menteri-menteri ini, siapa yang bantu? Takkan anak sendiri duduk dalam pejabat nak tolong bantu? Apa pengalaman dia? Tak tahu apa-apa pun. Minta maaf, Tuan Yang Ketua. Tuan Yang Ketua. Paguh, boleh minta laluan, Paguh. Kota Melaka. Masa tinggal 2 minit, Tuan Yang Ketua. Saya ada sikit Paguh, lagi. boleh nak minta. Minta maaf, saya biarkan dulu. Minta penerangan sikit, Paguh. Hari ini penting. Paguh tak bagi. Bagaimana Saya tak dengan bagi, kontrak yang diberikan kepada anak menantu? Boleh jawab. Kota Melaka. Kontrak yang diberikan kepada anak menantu. Boleh Itu jawab. adalah suatu Boleh fitnah jawab. dan pembohongan. Boleh jawab. Jelaskan. Kalau fitnah, Tak ada berlaku. kalau fitnah saman. Tak apa, kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Fitnah, bohong. Tuan Yang Ketua, saya perhatikan kepimpinan kerajaan hari ini agak canduang lah. Apa dia katakan mengambil tindakan berbentuk witch hunting. Tak tahu dalam bahasa Melayu apa. Kesalahan kerajaan dulu yang tak wujud, dicari-cari, tak ada kan. Melemparkan tuduhan yang bukan. Kononnya saya selewengkan 600 bilion. Ini siapa sebut? Perdana Menteri kata. Lepas tu dah tukar 530 bilion, Tuan Ketua. Lepas tu 90 bilion. Lepas tu 45 bilion. Lepas tu 300 milion. Ni apa? Perdana Menteri Tambun cakap ni. Kalau dari segi undang-undang, ini defamation. Saya belum nak ambil tindakan undang-undang. Kesian pada Perdana Menteri baru, bagi dican dulu. Minta laluan, Paguh. Bahan baru. Tak apa, tahun Minta kedua sikit saya nak saja. habiskan ni. Minta saja, sikit Jadi ini saja. satu perkara yang saya tak fikir wajar. Paguh. Saya nak sebutkan juga, Betul. ada tuduhan-tuduhan yang saya mengambil wang. Satu sen wallahi pun tak ada. Tua. Ini yang disebut 600 bilion ke 530 bilion tu ialah apa disebutkan pakej rancangan. Menteri Ekonomi pun tahu. Menteri Kewangan pun tahu. Perdana Menteri. Bukan untuk kita rakyat dapat kontrak. Nak kata bodoh, bodoh juga. Kenapa buat begitu? Tak betul. Jadi Tuan Yang Ketua, kalau apa-apa hal pun biarlah yang berasas. Jangan salah guna kuasa, Tuan Yang Ketua. Yang Muhammad Tambun dulu pun pernah dijatuhkan hukuman salah guna kuasa. Saya bukan nak mengata, itu rekod sejarahnya. Kita tidak buat begitu. Tetapi saya orang politik. Mungkin ialah kerana ada PRN 6 buah negeri yang kita akan hadapi. Sekarang ni kalau boleh dia hitamkan muka saya, dia kata semua kita ni perompak lanu supaya rakyat tak sokong kita. Tapi saya percaya bahawa gelombang Perikatan Nasional yang sudah pun kita lihat lalu akan terus melanda negara. 6 buah negeri ini, Tuan Yang Ketua,
akan tarah tu. Jangan mimpilah. There'll be backlash. Saya nak bagi amaran. Jadi jangan main-main. Ini sentimen rakyat. Bukan kami di sini saja. Ini berapa orang. Rakyat berjuta sana melihat telatah kerajaan pimpinannya ada pada hari ini bersikap niat jahat. Saya rasa gitu. Saya dah lama dalam kajian. Dekat hampir 50 tahun. Hari ini saya bercakap. It is not fair. And you think you can last forever? Saya pernah jadi Perdana Menteri. Yang berhormat ada kat sini pun. We are together, Prime Minister. Tapi tempoh masa Perdana Menteri tepuk atap. Allah kata ini dia boleh naikkan kita, dia boleh turunkan kita. Saya faham tu. Tapi jangan fikir yang Amat Berhormat Tambun akan kekal abadi untuk selama-lamanya. After you, there will be other person. Jadi jangan anyaya. Buat kerja. Zaman susah. Rakyat tak ada duit. Tak ada barang nak makan. Telur pun tak ada, Tuan Mat. Macam mana bawa telur daripada India yang cair tak jadi telur tu? Allahuakbar. Mudah aja. Waktu saya jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Menteri Pertanian, bila isu soal bekalan barang, Alex pada dia, saya tak tahu kawasan mana tu. Bila menghadapi masalah begitu, kita panggil semua pembekal. Macam saya diberitahu bahawa Malaysia adalah pengekspor telur antara yang terbesar di dunia. Bermakna ada lebihan. Waktu mana kekurangan dalam negara, kenapa tak sekat bekalan ekspor sana tu? Berbuat supaya tidak ada telur yang mengalir ke sana, telur masuk ke dalam negara kita. Harga boleh kekal. Waktu dah habis dah, Speaker. Saya tak nak bahas soal telur lagi. Yang Berhormat Bago. Cakap habiskan masa. Yang Berhormat Bago. Dah 3 minit dah. Ceramah politik aja. Saya Okey, cuma Bago. nak Yang Berhormat Bago. ucapan saya dengan menyatakan Saya nak minta penjelasan. Pago nak landing dah. nak landing lah. Ya, walaupun Pago nak landing lah. Saban hari ini kami ditekan, kami di pihak pembangkang ni telah pun berjanji kita akan menjadi pembangkang yang berwibawa. Saya nak ucap tahniah prestasi ahli-ahli kita di sebelah sini pembangkang jauh lagi hebat daripada di sebelah sana. Kaki fitnah. Terima kasih. Jadi itulah pandangan saya dan insya-Allah kita akan teruskan usaha kita untuk membantu bersama-sama kerajaan. Jangan khianat, Yang Berhormat. Kami tak pernah khianat. Dasar-dasar untuk pembangunan Kami bukan negara. pengkhianat. Terima kasih. Jelutong jangan jadi celaka, Jelutong. Kawan DP Jelutong.